Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semalam siapa yang dah bersama dengan saya, kita dah siapkan dah pola depan dress muslimah. Okay, dress muslimah yang kita akan buat bersama-sama insya-Allah. So hari ini saya akan teruskan kepada bahagian kedua, part 2, iaitu bahagian belakang. Alright, kita akan tunjukkan bahagian belakang. Tetapi apa yang saya nak beritahu kat sini, bahagian belakang kita akan gunakan pada pola yang sama. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada anda semua bagaimana kita nak buat satu pola saja. Kita boleh pakai depan dengan belakang. Dan lagi satu, kita akan tunjukkan cara untuk kita buat bahagian lengan. Bahagian tangan, ingat tak? Design kita bahagian tangan yang ada getah. Okay, bukan di pergelangan, bukan macam baju saya ni, tapi getah di pada bahagian antara pergelangan dengan siku. Kedudukan dia. Okay, seperti dalam gambar ni. Anda boleh tengok dekat skrin. Okay, anda boleh tengok dekat skrin. Macam ni. Nampak? Okay. Bahagian bawah dia, bawah dress kita akan buat kedut-kedut macam tu. Saya akan tunjukkan cara dia. Kemudian bahagian tangan, perhatikan bahagian tangan tu memang sangat-sangat cantik. Kalau anda dah sedia kepada mereka-mereka, kepada anda-anda yang dah ada buku nak jadi pakar jahitan ni, boleh buka ke muka surat jubah airline jubah airline, muka surat 44 dan 45. Untuk yang first batch, dia sama sebenarnya cuma kita kurangkan muka surat saja. Boleh buka muka ni yang first batch, muka surat 47, 48. Alright, so adakah anda dah bersedia? Saya akan tunjukkan dalam satu pola ni kita buat untuk bahagian belakang sekali. Boleh rujuk dekat kita punya jubah airline ni. Okay, kita boleh ikut dasar dan juga kita punya gambar raja. Okay, so kita nak anda fokus pada bahagian atas. Sebab apa hari ni saya nak tunjuk dua-dua sekali. Maksudnya bahagian belakang kita akan gunakan pola yang sama. Saya akan gunakan marker merah. Marker merah ni adalah untuk bahagian belakang. Dan juga kita akan tunjukkan cara bagaimana buat bahagian tangan dia. Macam mana nak buat kedut-kedut bahagian tu. Jom kita pergi pada bahagian atas. Okay, seperti yang saya beritahu, kita akan gunakan pen merah. Okay, ini adalah bahagian depan yang saya dah siapkan. Okay, anda boleh tengok. So, dekat sini saya nak bagi tahu saya menggunakan pen merah adalah untuk bahagian belakang. Kita buat dua sekali. Okay, dalam satu pola. Satunya dia lebih senang, okay, lebih mudah. Lepas tu menjimatkan kertas kita lah. Okay, kalau macam ni kita kena buat sebelah. Kan, dia penuh satu kertas ni, nanti kita jadi macam banyak sangat atas kertas ni, dia crowded sangat, so kita jadi pening pula. So saya buat dalam satu kertas. Yang lebih ni nanti kita boleh buat bahagian tangan. Okay, kita pakai satu brown paper saja. Okay, so perhatikan untuk kita buat pola belakang menggunakan satu pola pola depan ini. Cara pertama, perhatikan dan saya nak anda fokus. Okay, so untuk kita buat pada dasar belakang menggunakan satu pola. Untuk bahagian kita mulakan dengan bahagian leher. Dia ada sedikit perbezaan. Pertama sekali leher. Untuk belakang, untuk bahagian leher kita turunkan setengah inci. Setengah inci ni kalau anda bersaiz S, M Kalau anda bersaiz L, XL, turunkan 3/4. Buat nota. Siapa yang rajin buat nota kat bawah. Okay. Untuk saiz S, M untuk leher belakang turunkan setengah inci. Kalau anda bersaiz L, XL kan, boleh turunkan 3/4. Kalau dah saiz double XL ke atas, boleh turunkan 1 inci. Sebab apa tahu? Dia sangat-sangat mempengaruhi kecantikan ataupun terletaknya baju kita tu. Kalau kita buat keruk leher tu tak sesuai dengan badan, ada kemungkinan
Kalau misalnya kata badan besar, badan saiz 2XL tapi anda turunkan setengah inci saja, ada kemungkinan bila dia duduk dia akan rasa tak selesa. Okay, sebab tak kena dengan badan dia. Dia akan rasa macam bahagian tengkuk tu macam tertarik je. Kan, tak selesa. So, kalau badan besar anda keruk dia tu kena lebih. Okay, keruk leher belakang tu kena lebih. Boleh? Boleh ke boleh? Okay, so saya buat ni adalah saiz lebih kurang saiz M, L. So, saya nak turunkan 3/4 kat sini. Okay, turunkan daripada hujung kertas ni. Saya menggunakan pen merah. So, anda boleh freehand saja daripada untuk dia punya jarak mesti sama dengan leher depan. Okay, dia punya daripada kosong ke A ni mesti sama. Kalau tak sama nanti nak cantum tak boleh sebab dia tak sama. So, tetap samalah. Okay, sangat senang, sangat mudah bila anda gunakan pola depan belakang yang sama. So, kita cantumkan freehand saja. Nampak tak? Okay, kita cantumkan macam tu. Boleh ke boleh? Freehand, bentukkan dia. Okay, nampak? Okay? So, kita tahu. Nanti saya tunjukkan macam mana cara nak potong. Macam mana nak buat masa nak gunting kain tu, macam mana nak letak. Bahagian mana yang kena ambil dulu. Kan? Saya akan tunjukkan nanti. So, anda senang. Simpan satu pola saja. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbezaan depan dengan belakang adalah bahagian keruk ketiak dia. Okey, keruk ketiak dia. Anda perhatikan, kalau bahagian depan, kita masukkan 3/4. Itu wajib untuk dapatkan bahagian ketiak yang cantik. Itu wajib Okey, anda masukkan keruk dia 3/4. Boleh ke boleh? Okey, boleh ke boleh? Terima kasih kepada yang buat nota. Kak Ramona. Okey. Alright. So, untuk bahagian belakang, ni kena ingat ini adalah formula. Okey, ini adalah formula. Alright. Untuk belakang, kita masukkan suku inci sahaja. Untuk belakang, kita masukkan suku inci sahaja. So, anda boleh, siapa yang ada buku, anda boleh tengok dekat buku ni. Okey. Anda boleh tengok. Boleh sambil-sambil saya tunjukkan. Walaupun menggunakan satu pola, anda boleh rujuk juga. Okey? Anda boleh rujuk. So, kalau yang ada buku, dasar belakang tu kosong kedua. Kosong kedua tu, saya nak anda buat dada bahagi 4 saja. Abaikan yang tambah 3/4 tu. Okey? Alright? Yang belum lagi, yang ada yang tanya macam mana nak dapatkan buku. Siapa yang nak dapatkan buku, nak jadi pakar jahitan, yang mana dalam buku ni pelbagai jenis pola ada 35 jenis pola bermacam-macam. Anda boleh WhatsApp kita pada nombor yang kita dah pinkan. Okey? Pada nombor yang kita dah pinkan kat bawah tu. Okey, kat bahagian yang ketiak ni tadi kita dah masukkan 3/4. Ini adalah formula. Kena ingat apa-apa baju saja. Untuk perempuan, macam ni lah cara dia. Perempuan dewasa. Okey? So, sama juga daripada garisan 7 ni kita pergi ke 3/4 dan okey. Untuk dress bahagian belakang, dia ada sedikit perbezaan lah. Kalau depan ukuran dada, okey. Anda boleh tengok balik kalau depan ukuran dada bahagi 4, kita tambah 3/4 kelonggaran. Betul ke betul? Alright, so kalau untuk belakang kita nak buat dress ni, dada bahagi 4 tambah suku inci. Untuk bahagian belakang. Ini adalah formula, ini adalah teknik untuk anda dapatkan baju tu supaya dia terletak. Dia orang kata sedap-sedap pakai. Maksudnya dia memang ngam dengan badan kita. Dan bila orang tengok memang terletak cantik. Okay, itulah rahsia dia. Depan, kita tambah 3/4. Belakang, tambah suku. Senang ke senang nak ingat? Sebab dia sama dengan bahagian ketiak. Dia senang nak ingat.
Ingat macam tu je. Dia sama dengan bahagian ketiak. Okey, so untuk bahagian dada ni tadi, okay, kita punya dada 3/4 bahagi 4, saya dapat 9,5. Okey, kat sini 9,5. So, kita tambahkan suku inci. Tambahkan suku inci. So, kat situlah garisan untuk kita punya dada bahagian belakang. Okey, bila kita dah dapat ukuran dada ni, cantumkanlah. Okey, tadi yang kita nak buat keruk leher dia, boleh guna pembaris ni. Bagi dia cantuman dia cantik. Cantumkan dia. Nampak tak? Okey. Ni cantuman untuk, ingat pen merah yang saya gunakan ni adalah untuk belakang sayang. Okey, untuk belakang. Untuk kita punya pola belakang. Saya tunjukkan teknik bagaimana daripada satu pola kita siap depan dengan belakang sekali. Alright. Okey, so apa proses seterusnya? Proses seterusnya kita tengok bahagian pinggang. Okey. Kalau bahagian depan pinggang kita tak ada dad. Betul ke betul? Bahagian belakang kita akan letakkan dad. Supaya baju kita tu nampak lebih cantik, terletak. Matlamat kita buat baju ni sebenarnya, bila kita pakai, bila orang pakai, baju tu nampak terletak cantik kat badan si pemakai. So bila kita dapat hasilkan baju yang cantik, terletak pada badan seseorang, bermakna kita dapat hasilkan baju tu yang betul-betul selesa untuk si pemakai tu. Boleh ke boleh? Boleh faham tak ni? Itu matlamat kita bila buat baju ke, buat kain ke, buat seluar ke. Betul ke betul? Sebab kalau kita tak dapat hasilkan baju yang cantik, misal kata ketiak, tiba-tiba kita buat ketiak dia terkecil. Dia nak angkat pun dia rasa macam nak terkoyak lah baju. Takut nak angkat ketiak sebab takut terkoyak. Sebab kecil sangat. So kita dah orang kata tak dapatlah matlamat tu. Kita perbaiki. Tak apa, silap tak apa, tapi kita perbaiki. Alright? Boleh ke boleh? Okey, so saya nak pergi ke bahagian pinggang. Untuk bahagian pinggang, seperti yang saya bagi tahu, kalau anda rasa nak ada cutting, pastikan pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran anda boleh tambah 3/4 ataupun 1 inci. Kalau macam kita punya, katalah anda nak yang muslimah, tak nak ketat-ketat, macam yang saya tunjuk semalam, anda dapatkan garisan dada, kemudian garisan punggung, dapatkan dua ni, kan? Garis lurus, okey, garis lurus. Cuma daripada sini masukkan, kat sini saya masukkan 3/4. Dia dah 3/4. Boleh ke boleh? Okey. So, untuk bahagian belakang, dia ada dad sayang. Saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat dad. Fungsi dia sama cara nak buat dad. Okey, untuk cara nak buat dad, seperti biasa, bila kita nak buat dad, kita akan mulakan daripada garisan pinggang. Daripada garisan pinggang ni, kita ambil ukuran mercu ke mercu sayang. Okey, mercu ke mercu. Kita tengok ukuran mercu ke mercu kita 6,5. 6,5 ni mesti dibahagikan dengan 2. Saya dapat 3 suku. So daripada sini, okey, daripada kita punya tengah hadapan ni, okey, bahagian tengah hadapan dan juga belakang ni, masukkan dekat sini. Okey, 3 suku, iaitu ukuran setengah ukuran mercu ke mercu. Tandakan 3 suku. Boleh ke boleh setakat ni? Untuk bahagian belakang sahaja kita buat dad. Depan tak perlu buat dad. Okey, depan tak perlu buat dad. Okey, alright. So, seterusnya bagaimana kita nak buat? Okey, misalnya kata, sebab dia ada 2 kan, macam saya cakap. Kalau ikut yang saya buat ni, yang tak nak ketat, yang nak buat muslimah punya, okey. Untuk dad ni, anda boleh keluarkan suku
suku saja. Orang kata cuma kita nak nampakkan cantik baju tu. Okay? Sebenarnya dart ni pun fungsi dia sangat-sangat besar. Dia dapat mencantikkan lagi baju tersebut. So kita letakkan suku saja. Tetapi sekiranya anda ikut ukuran pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran tambah 1 inci. Jangan lupa tambah 1 inci untuk dart. Okey, boleh ke boleh? Kalau anda buat macam ni, anda nak, cikgu boleh ke kalau saya nak buat yang longgar punya tapi saya nak buat dart 1 inci? Boleh. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, so macam saya tunjuk kat sini sekiranya anda ambil 1 inci lah, kita nak tutupkan dart 1 inci. Cuba anda kira balik. Okey, tadi kita dapat kat sini 10,5. Okey, tolak 1 inci jadi 9,5. So kita bahagilah macam tu. Tak ada masalah sayang. Okey, saya dapat 38 untuk bahagian. Untuk bahagian belakang je kita dapat 9,5. 9,5 dapat 19. Okey, 19. So masih lagi orang kata cantik lah. Sebab kita punya pinggang 32. 32. Boleh ke boleh? Okey. So kat sini saya nak buat suku saja. Lepas tu daripada garisan tengah yang kita buat dart ni, saya nak anda garis ke bawah, garis ke atas. Saya suka tanda. Saya suka tanda sebab nanti senang saya garis dapat garisan lurus. Macam ni. Tengok yang saya buat ni. Daripada tengah dart kita, tadi kita masukkan 3 suku kan. Garis ke atas dan juga garis ke bawah. So dia akan dapat garisan yang lurus. Apa fungsi dia cikgu? Okey, fungsi dia adalah untuk kita bentukkan dart. Ingat formula ni. Untuk dart bawah, pastikan untuk dart bawah dewasa Dart bawah untuk dewasa adalah 4,5. Senang saja, ikut formula. Turunkan 4,5. Okey, so bahagian atas macam mana kita nak dapatkan dart? Untuk belakang untuk belakang kita ikut saja garisan dada. Garisan dada kita ni. So kat sinilah dart atas. Bentukkan saja. Ini untuk dart belakang Kalau dart depan dia berbeza sedikit. Dia kena turunkan 1 suku. InsyaAllah kita akan tunjukkan yang lain. So bentukkanlah dart kita ni. Nampak? Sekali lagi saya ingatkan yang pen merah ni adalah untuk belakang. Untuk pola belakang. Boleh ke boleh? Pola baju kurung boleh sayang buat satu pola. Memang biasa kita akan ajar buat satu pola. Kalau tak ada, yang kita tak buat, kita buat tak turun bahu tu lah. Boleh buat satu pola. Alright? Kurung moden pun boleh. Kurung moden pun boleh kalau kita nak buat satu pola. Teknik dia sama. Teknik dia sama. So nanti kalau nak potong saya tunjukkan masa kita potong kain. Boleh ke boleh? Labur tengah belakang dengan labur tengah hadapan garisannya sama ke cikgu? Ya sayang, garisannya sama. Kecuali kalau kita nak buat dart depan. Saya pernah tunjuk So saya tak nak orang kata mengelirukan rakan-rakan yang lain. Nanti untuk soalan Nur Azmah ni kita pernah tunjukkan kurung moden. Dalam buku ni pun ada sayang. Okay, dalam buku nak jadi pakar jahitan ni pun ada. Okay. Misalnya kata anda nak buat pola macam ni. Ni buku saya sebab tu dia kita lipat-lipat macam ni. Ada sebab. Okey, kejap saya tunjukkan. Nampak tak yang ni? Okey. Kecuali kalau kita nak buat ada dart dekat sini. Barulah tengah belakang dengan tengah hadapan dia akan, tengah depan ni dia akan lebih 1 inci daripada belakang. Ni kalau kita nak buat dart pada bahagian sisi. Ini kalau anda dapatkan buku ni memang ada lengkap dalam ni. Kita akan tunjukkan. Okey. Alright. Barulah kita boleh ambil tengah hadapan. Ataupun tak perlu ambil tengah hadapan pun tak apa. Kita ikut tengah belakang tambah 1 inci. Okey? Boleh ke boleh? Faham ke faham? Okey. So seterusnya, cikgu sekiranya tak ambil mercu ke mercu,
ada ke ukuran standard untuk buat dart mengikut saiz badan? Okey, ukuran dart kalau kita nak ambil ukuran standard, ada kemungkinan jarak dart tu tak sama sayang. Kalau macam kita beli baju ready made, anda perasan tak kadang-kadang dart kita jauh daripada mercu. Nampak orang boleh tahu. Kalau macam saya akan tahu ni mesti baju beli dart dia jauh daripada mercu. Ada yang terlampau rapat. Okey. So bila kita nak dapatkan dart yang cantik, wajib ambil ukuran mercu-mercu. Okey, wajib ambil ukuran mercu-mercu sebab apa tahu? Mercu-mercu kita antara satu sama lain tidak sama. Ada yang jarak, ada yang rapat. Okey, ada yang jarak, ada yang rapat. So kalau nak baju kita buat tu cantik, pastikan anda ambil ukuran mercu-mercu dan juga labuh mercu. Okey, itu beza dia. Sebenarnya itulah beza dia antara baju tempahan, baju yang kita buat sendiri dengan baju ready made. Itu beza dia. Okey, keselesaannya pun berbeza. Kalau macam kata baju ready made, anda perhatikan ada je bahagian yang kita kena alter. Maksudnya labuh tangan, besar badan kita, ada bahagian punggung ketat kan. Bahagian lain dah elok, bahagian punggung pula tak boleh masuk. Ada kadang-kadang bahagian lain dah elok, bahagian ketiak pula. Itulah bezanya baju yang kita buat sendiri, yang kita tempah dengan baju ready made. Cikgu, kalau jenis punggung tinggi tu dart turun 4,5 inci juga ke? Ya. Kecuali kalau misal kata anda nampak anda jahit baju orang tu, anda dah biasalah dengan dia kan, punggung dia tinggi. Kalau kita nak letak 5 inci, 5,5 pun boleh. Maksudnya paling maksimum, kalau orang tu memang orang kata saiz yang model lah, cutting model, paling maksimum saya bagi tahu maksimum adalah 5,5. Tetapi kebiasaannya 4,5. So anda boleh ikut formula ni. Okey? Orang kata kalau kita buat 4,5 pun memang dah orang kata dah cantik, dah elok sangat dah. Okey, tak ada masalah. Okey? Supaya kita tak pening. Sebab apa? Sebab saya mengajar, saya lebih suka anda ikut formula yang mudah. Kalau anda nak ikut banyak kiraan, nanti anda pening. Okey? Yang ni kena bahagi berapa, tambah berapa, betul tak? So saya suka mengajar, saya bagi terus formula supaya anda boleh senang ikut. Saya kira tak apa, saya susah tak apa. So saya bagi anda formula yang mudah. Boleh ke boleh? Okey, so saya dah settle bahagian pinggang. So untuk bahagian pinggang belakang tetap sama, tak payah adjust. Okey? Untuk bahagian pinggang tetap sama, tak perlu adjust. Punggung pun sama. Sebab tu kita gunakan satu pola. Punggung pun sama sayang. Kita dah dapat ukuran punggung sama. Okey? Bawah. Ukuran pada bahagian kita punya kedut-kedut ni pun nanti sama. Akan senang kita gunakan satu pola. Betul ke betul? Bahagian untuk kita punya keratan ni pun sama. Okey? Kiraan bahagian bawah pun sama. So kita dah jimat masa. Okey? Jimat kertas dan juga senang untuk kita. Alright. So anda cuba cantumkan bahagian atas ni sahaja sayang. Okey, daripada pinggang ni. Daripada dada, sebab kita dada dekat sini kan. Kita tambahkan 3/4 saja. Okey. Begitu. Alright, so bahagian bawah ni kita ikut. Nanti saya tunjuk macam mana cara nak gunting. Okey, depan belakang sama. Cuma atas, bahagian dada kita masukkan. Okey. Alright. So, kalau ada yang tanya, cikgu, boleh tak bahagian dada ni depan dengan belakang saya nak buat sama? Boleh. Boleh sekiranya anda nak buat baju tu longgar-longgar. Biasanya yang suka buat baju macam tu adalah mereka yang saya perhatikan lah, yang suka pakai pudar kan. So boleh, tak ada masalah. Okay? So baju anda tu jadi longgar sahaja. Kalau kita masukkan depan dengan belakang, yang bahagian depan 3/4, belakang suku, so itu untuk kita menghasilkan baju yang orang kata sedap-sedap pakai. Yang orang kata bahagian dada tak ketat, tak longgar. Okey, boleh faham ke faham ni? Alright, boleh bezakan saya dah bagi dah formula kat sini. Kalau yang kata cikgu boleh ke buat depan dengan belakang sama?
boleh. Jawapan saya boleh. Alright. So, nampak tak kita dah siapkan. Untuk live seterusnya masa potong kain saya akan tunjukkan macam mana nak potong kita punya bahagian pola ni. Sebab kita dah buat depan dengan belakang sekali. Alright. Okay, so boleh ke boleh setakat ni? Untuk bahagian belakang tak ada zip so dekat sini tanda lipatan. Ini ada tanda lipatan. Tanda lipatan ni bermaksud tidak putus. Kita akan buat zip sorok di bahagian hadapan pada paras atas pinggang. Maksudnya depan tanda lipatan juga. Nanti saya tunjukkan. Okay. Belakang tanda lipatan juga. So kita akan tunjukkan nanti. Boleh ke boleh setakat ni? Saya nak pergi terus kepada bahagian kita punya tangan dengan kita. Nak buat kedutan hadapan sahaja boleh tak? Boleh sayang. Fashion ikut kita. Kita yang buat dia. So kalau ada yang tanya, cikgu saya nak buat depan saja pun boleh. Tapi pastikan belakang tu kena tengok betul-betul lah pada bukaan dia tu. Sebab depan dah kedut kan, so tak ada masalah. Boleh ikut bahagian belakang yang kita tunjukkan. Abaikan yang bahagian yang kedut-kedut tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab fashion ni kita yang buat dia. Alright, so saya akan terus pergi kepada bahagian lengan. Lengan kita nak buat lengan getah. Okay, untuk pola lengan, siapa yang ada buku tu anda boleh buka kita akan ikut dasar. Anda boleh tengok pada dasar blouse muslimah ni pun boleh. Okay, sama. Kita akan gunakan bahagian atas, kita akan gunakan formula yang sama. Kat sini banyak anda boleh tengok dekat muslimah ke, peplum ke. Okay, boleh, tak ada masalah. So, saya akan gunakan sebelah kertas, sebelah hujung sana. Saya pusingkan kertas kita ni. Okay. Saya akan tunjukkan sebelah ni dekat hujung ni. Okay, so untuk bahagian lengan kita, saya akan buat garisan dahulu dekat sini. Kita akan mula pada garisan yang saya buat ni. Okay, nampak tak? Yang bawah ni, untuk bawah kita guna yang hujung kertas ni. Alright, so untuk buat pola lengan, kalau siapa nak rujuk pada buku ni, anda boleh rujuk pada buku. Dasar tangan anda boleh tengok dasar tangan 01. Okay, anda boleh tengok dasar tangan untuk peplum pun boleh. 01 labur tangan. Sebab dasar dia sama, insyaAllah lebih kurang sama. Cuma ada kedutan tu nanti saya tunjukkan. 01 labur tangan. Ambil labur tangan kita berapa? Labur tangan saya 21. Labur tangan saya 21. Okey, anda boleh buat nota 21. Untuk kita buat getah pada bahagian antara lengan dan juga siku ni, okey, kita akan buat getah tengah-tengah kan, betul tak? So saya nak anda lebihkan 1,5 inci ke 2 inci. Sebab apa? Bila kita tak tambah, nanti lengan kita tu dia, bila kita buat kedutan ataupun getah, dia akan terangkat. Maksudnya macam mana untuk kita tak adalah baju kita tu tegang je, tak cantik. So dia ada kedut-kedut macam tu, lebih cantik. So anda boleh turunkan 1,5 ke 2 inci. Nampak? So gariskan. Okay, saya nak garis tegak. So saya ukur sekali lagi kat sini. Okay, saya ukur kat sini. Gariskan terus. Okay, nampak ke nampak? Alright, so seterusnya kita boleh tengok kat sini 02 setengah ukuran 03. Okay, so maksud dia macam mana tau? Untuk kosong kedua, kalau dalam buku ni kita ada formula sayang. Itu yang orang kata memang bagus sangat bila dapat buku ni. Okay, untuk pangkal lengan kita ada formula. So boleh tengok dekat sini. Kalau nak ikut ukuran, sebenarnya boleh je. Ada je ukuran dia. Ukuran dia adalah 1/8 keliling dada. Maksudnya dada tu bagi 8. Anda dapatlah. Okay? Tapi bila kita dah bagi formula ni senang. Tak payah dah nak kira-kira dah. Ni dia. Kita dah ada formula pangkal lengan.
Nampak? Bila saiz S, M boleh gunakan yang atas 4.5, okay, kat sini dan juga dekat bawah. Ini adalah formula pangkal lengan. Kita dah sediakan sekali dalam buku ni. Kita bagi bonus. Okay? So tak perlu nak kira-kira dah. Okay? Ada orang pening. Macam mana nak dapat ni? Okay? Kalau anda nak kira 1/8. Okay? Dada bahagi 8. Dada bahagi 8 tambah 1 suku. Dada bahagi 8 tambah 1 inci. Ada yang suruh tambah. Okay? Banyak sangat formula. Okay? So kami dah berikan secara kita yang buat macam mana saya nak cakap, saya yang dapatkan formula tu, so anda ikut saja. Macam yang saya nak buat, saya boleh ikut ukuran yang atas, iaitu saya ambil 4.5. Ni pangkal lengan 4.5, tandakan. Okey, saya tandakan dan garis ke atas. Nampak? Okey. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, cara Cikgu Tini ajar, kita tak perlu nak ukur keliling ketiak kita ni. Tak perlu kita nak ukur berapa yang kita dapat. Itulah orang kata, itu adalah teknik yang saya gunakan. So, kita akan tunjuk nanti bagaimana. Okay, macam mana kita boleh dapatkan. Alright. So, apa yang seterusnya saya nak anda tahu kita selesaikan dulu bahagian atas. Okay. Daripada sini kosong tadi kan. Bawah ni 1. Dekat sini 2. Okey, sekarang ni kita nak dapatkan titik 3. Titik 3 ke atas. Kosong ke 3. So macam mana kita nak dapatkan dia punya pangkal lengan dia. Dia punya kelebaran. Untuk bahagian kosong ke 3 ni kita boleh ambil ukuran ukuran bahu ke dada tadi. Okey? Tadi bahu ke dada kita adalah 9.5. Betul ke betul? Ukuran ni sayang. Okay? Ukuran daripada bahu ke dada ni. Kita ambil je ukuran ni. Tak payah tak perlu nak kira pangkal lengan. Okay? Saya dapat 9.5. So, kita terus ambil macam ni. Serongkan tali tip sayang. Serongkan tali tip sampai ke tanda 9.5. Betul-betul. Nampak tak? Okay? Sampai ke 9.5. Tandakan dia. Dan gariskan. Okey, dah tanda, gariskan. Begitu cara dia. Okey. So, macam mana kita nak buat dia punya orang kata bahagian ketiak kan? Cara dia macam ni. Kita nak dapatkan 3 titik. Okey. Untuk dapatkan titik pertama, daripada kosong, kat sini saya letak 3 Daripada kosong ke 3 ni, kita bahagi 2. Ni cara nak dapatkan titik pertama dekat sini. Tengah-tengah maksudnya. Saya namakan dia sebagai A supaya anda senang ikut Okey. So, bila kita nak dapatkan titik tengah antara A ke kosong ni, kita bahagikan 2 lagi sayang. Senang ke senang sayang. Okey, nampak? Bahagikan 2. So, kita dapat titik dekat sini. Saya namakan dia sebagai B. Boleh ke boleh? Dan satu lagi titik. Sebab saya cakap tadi kita nak dapatkan 3 kan? Untuk dapatkan titik satu lagi, A ke 3 ni bahagi 2. A ke 3 bahagi 2. Saya namakan dia titik C. Nampak ke nampak? Itu adalah proses dia. Kemudian daripada B, kat sini kita punya bahagian ni tau. Orang kata apa? Tanda lipatan. Bahagian yang atas bahu ni. Okay, pada garisan bahu. Yang dekat sini bahagian ketiak. Okay, ini bahagian bawah. So, bahagian B ni, ini formula anda boleh ikut. Keluarkan setengah inci. Nampak? Keluarkan setengah inci. Bahagian bawah C, dekat sini masukkan suku inci. Masukkan suku inci. So, kita bentukkan dia. Tengok saya buat Daripada kosong ni, kita touch kepada B, A dan juga C. Terus kepada 3. So, pakai freehand. Freehand sebenarnya lebih mudah.
touchkan dia sayang. Touchkan dia. Okay, so saya tunjukkan. Free hand. Terus touch kepada A. A pergi kepada C. C pergi kepada 3. Macam tu. So, nanti kat sini lah kita potong. Okay. Dia atas dengan bawah tau. Ini bahagian atas, ini bahagian ketiak. Depan dengan belakang sama. Ini basic. Basic untuk lengan. Alright? Okay. So, kemudian macam mana kita nak buat bahagian lengan kita ni? Senang saja. Untuk bahagian lengan, kita tengok lengan saya, bukaan tangan saya 10 sayang. Sebab kita nak buat getah dekat sini. Saya dah ukur. Okay, kita nak buat getah dekat sini kan. Ikut fashion yang kita nak buat tu dekat sini. Saya dapat 10. Janganlah ambil ngam-ngam betul-betul. Kita punya kat sini nanti tak selesa. So, masukkan 2 jari macam tu. Nampak tak? Saya dapat 10. Okay. So, macam mana kita nak dapatkan? Senang sahaja. Sebab atas dengan bawah dia sama kan. So, saya nak anda ambil terus 10. Boleh ke boleh? Supaya kita dapat getah dia tu cantik. Okay. Terus ambil 10 dekat sini. Okay. Ataupun kalau anda rasa macam nak bagi dia tak nak besar sangat, boleh tolakkan dengan 2 inci sahaja. Okay. Boleh ke boleh? Anda nak tolak 1 inci atau 2 inci pun boleh. Okay. Alright. So, daripada kita punya labuh ni, kita nak check balik ni cara saya check balik. Kita bahagi 2. Dekat sini. Ini adalah titik kita punya siku kan. Lepas tu daripada siku ni kita nak dapatkan kita punya tempat yang kita nak kedutkan. So kat sini. Okay. Daripada bawah ni nanti kita kalau daripada sini ke bawah, sebab ni kan tadi kita dah turunkan 2 inci, 1,5. Saya turunkan 1,5. So, kita dapat lebih kurang 5/3/4. Saya dapatkan kat sini. Okay, kita naikkan 1,5. Gariskan. Okay. Kat sini tadi kita ambil. Okay. Right. So, bentukkan dia. Nampak tak? Sebab bahagian atas ni, bahagian tangan kita tak nak besar sangat. Nanti tak cantik. Okay, nanti tak cantik. So, anda bentukkan macam ni. Okay, bentukkan macam ni. Yang kat bawah ni, bentuk cantikkan dia. Saya suka buat macam ni. Kita gunakan dengan cara macam ni. Okay, cantikkan dia kat sini. Buangkan saja sedikit. Saya suka gunakan pembaris macam tu. Kita kena pandai gunakan pembaris lah. Okay, bagi dia cantik. Right. Sebab kita tak nak bawah dia nanti jadi lengan besar kat bawah. Okay. Nanti kalau kita terus pergi ke sini dia jadi besar sangat. Tak cantik. Alright. Boleh ke boleh? Nanti kita akan guntingkan. Kemudian bahagian bawah seperti biasa. Kalau kita nak bagi lengan kita cantik tu, naikkanlah 1/2 inci dan ambil pembaris, kita curvekan. So bahagian ni nanti kita akan buang. Kita tak pakai. Okay. Alright. Inilah dia bentuk pola kita. Yang kita akan letakkan getah dekat bahagian ni. Tanda pastikan anda tanda. Supaya kita tahu nanti. Okay. Nanti saya tunjukkan macam mana nak buat pada bahagian pola dia. Alright. Okay. So inilah dia pola yang kita dah siapkan. Okay. Pola tangan kita dah siapkan. Pola badan depan dengan belakang. Pakai satu pola saja. Pun kita dah tunjukkan. Alright. So siapa yang rasa-rasa raya tahun ni
tak ada idea. Ini adalah salah satu sebenarnya. Salah satu idea untuk anda hasilkan baju raya tahun ini. Ini adalah salah satu idea. Boleh pakai sepasang dengan anak. Okay? Bukan saja sopan, menutup aurat. Terpulang kepada anda. Kalau rasa nak buat muslimah punya, boleh buat muslimah punya, tak payah fit-fit. Jangan ketat-ketat. Cikgu, pada pinggang tak perlu tambah 1 inci untuk dad ke? Tadi saya dah terangkan. Nanti boleh tengok balik Kita dah terangkan dah tadi. Ada 2 cara. Kan satu cara saya tunjuk yang bahagian pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Kalau anda gunakan ukuran pinggang, pastikan yang belakang pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran tambah 1 inci untuk dad. Sebab nanti kita nak tutup balik. Kalau anda ikut yang pola saya daripada tepi, masukkan saja. Kita buat dad suku saja. Okay? Kita buat dad untuk suku saja. Kain jenis apa cantik cikgu? Okey, untuk baju-baju yang labuh ni, saya nak bagi tahu untuk baju-baju yang jenis labuh ni, dress, apa lagi? Jubah, dia cantik kain yang jenis berat. Yang jatuhan dia tu berat, dia cantik. Boleh pakai chiffon yang berat tu kan. Lepas tu kain komo crepe yang berat, yang dia kualiti agak bagus. Dia cantik. Lepas tu banyaklah lagi kain-kain yang memang jenis jatuhan dia berat. Cantik. Moist crepe dan sebagainya. Banyak sangat jenis kain. Boleh guna kain-kain yang sebegitulah supaya baju kita tu nampak jatuhan dia cantik. Dia berat. Baju yang labu-labu ni cantik, kain yang berat-berat. Untuk next, saya akan tunjukkan cara potong pola sekali dengan potong kain. Sebab saya nak tunjukkan juga bagaimana anda nak gunakan satu pola ni satu pola depan dengan belakang sekali. Dan bagaimana kita nak keratkan bahagian kedutan dia dan juga bahagian tangan. Okay, saya nak tunjukkan insyaAllah. Untuk bahagian tangan tu ada 2 getah yang boleh kita gunakan. Tetapi kalau anda pakai getah benang, boleh gunakan, tetapi dia tak tahan lama sebenarnya. Saya suka anda gunakan getah suku inci. Okay, getah suku inci yang biasa kita buat kat bawah ni. Gunakan, nanti saya tunjuk macam mana cara nak jahit. Okay, getah yang suku inci tu. Boleh standby. Siapa yang nak buat, boleh standby, sediakan getah. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama semua. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah pada next class. Assalamualaikum.